Tiada demokrasi tanpa majoriti. Asas demokrasi berperwakilan ialah mempunyai sokongan majoriti di Parlimen. Konsep ini dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 40/2 yang menyebut bahawa Yang di-Pertuan Agong boleh bertindak menurut budi bicaranya untuk melaksanakan fungsi. Pertama, melantik seorang Perdana Menteri. Kedua, tidak memperkenankan permintaan bagi pembubaran Parlimen, dan Perkara 43/2/B yang menyebut Yang di-Pertuan Agong hendaklah melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hematnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat itu sebagai Perdana Menteri untuk mempengerusikan jemaah menteri. Kata kuncinya mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Soalnya, adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin pada hari ini mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat? Persoalan ini timbul apabila Pengerusi Jemaah Penasihat UMNO Tan Sri Tengku Razali mengirim surat kepada Speaker Dewan Rakyat Datuk Azhar Harun. Dalam surat itu, antara lain beliau menulis, sila maklum bahawa Dewan Rakyat adalah sebuah badan bebas dan berautonomi. Ia tidak dikawal oleh badan eksekutif atau mana-mana pihak berkuasa. Dengan cara inilah Dewan Rakyat benar-benar mewakili rakyat jelata seperti yang dimaksudkan oleh perlembagaan. Kebebasan Dewan Rakyat daripada sebarang pengaruh juga mencerminkan amalan demokrasi berperlembagaan kita berada di tahap cemerlang. Surat Tengku Razali mencabar kenyataan Azhar agar ahli Parlimen Gua Musang itu berunding dengan menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan berhubung usul undi tidak percaya yang dicadangkan oleh pemimpin veteran UMNO tersebut. Dengan takzim apa jua pentaksiran mengenai kuasa menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang tidak memberi apa jua kuasa kepadanya untuk menentukan bilakah atau sama ada sesuatu isu mengenai perlembagaan seharusnya ditentukan oleh Dewan Rakyat, tegasnya. Dalam bahasa mudah, menteri tiada kuasa untuk menyekat usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Perbalahan ini timbul apabila belanjawan 2021 yang kononnya digelar belanjawan COVID-19 itu gagal menepati maksudnya. Menyokong kenyataan Tengku Razali itu, Ahli Parlimen Parit Buntar, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berkata, Muhyiddin Yassin gagal membuat satu perkara mudah dalam demokrasi berparlimen, iaitu membuktikan beliau memiliki majoriti. Kata Mujahid, hanya dengan bukti itu sahaja barulah beliau layak mengeluarkan bajet sebanyak 322 bilion ringgit dari kantong negara. Oleh kerana tiada asas demokrasi ini, maka Kerajaan Perikatan Nasional mengisi kelompongan ini dengan pujuk rayu sentimen agama dan kaum, media propaganda serta berlindung dengan simpati COVID-19, ujarnya. Menurut Naib Presiden Amanah itu, politik juga memenuhi kekosongan ruang mandat demokrasi. Hasrat isytihar darurat seluruh negara oleh Kabinet Perikatan Nasional adalah budaya ugut politik. Kenyataan Menteri Kewangan bahawa bajet ditolak bermakna rakyat akan menderita adalah ugutan politik, dan menjadikan frontliners sebagai alasan bajet perlu lulus adalah bentuk ancaman, tegasnya. Mujahid berkata seluruh rakyat menjadi mangsa ugutan demi meneruskan langkah sumbang mereka yang bermula di langkah Sheraton. Ahli Parlimen yang bersumpah dengan semangat perlembagaan memberi jaminan akan mempertahankan prinsip demokrasi berparlimen tanpa rasa takut atau kerana habuan, without fear or favour. Benteng terakhir demokrasi adalah institusi parlimen yang berwibawa dan dihormati. Rakyat melantik ahli parlimen selain berkhidmat untuk rakyat, mereka mesti berkhidmat juga mempertahankan prinsip demokrasi berparlimen, jelas beliau. Justru apa yang harus dilakukan oleh ahli parlimen adalah untuk membuktikan bahawa majoriti itu wujud sementara menunggu pilihan raya umum ke-15. Perancang dan penggerak pembelotan mandat perlu diadili untuk memastikan ia tidak berulang di masa hadapan. Penyakit demokrasi harus disembuhkan dan negara dipulihkan. Jika tidak, budaya ugut dan mainan sentimen akan terus mengisi ruang politik kita oleh Perdana Menteri yang tiada mandat rakyat ini.